Oke, selamat petang saya ucapkan kepada penyelia projek 1 yaitu Sir Muhammad Kamil Jazli bin Abdul Wahab. Saya William Arthur Anajon dari kelas di Imbasi akan membentangkan mini projek untuk projek 1 yaitu lampu isyarat. Oke, proses pelaksanaan mini projek. Pelaksanaan mini projek ini berdasarkan pelaporan buku log dan mengikut aktiviti yang diberikan untuk menjalankan mini projek. Berikut adalah aktiviti-aktiviti yang dilakukan untuk pelaksanaan mini projek. Aktiviti 1, melukis lita skematik dan melaksanakan pengujian lita menggunakan PCM sesuaian. Untuk aktiviti 1 ini, saya menggunakan Proteus Professional untuk melukis lita skematik dan juga menguji lita skematik tersebut secara simulasi. Manakala untuk PCB lita PCB saya menggunakan juga Proteus Professional untuk membina lita PCB. Kemudian aktiviti 2 menerangkan proses untuk membuat lita PCB. Lita PCB yang dibuat untuk mini project ini saya gunakan Precision atau software yang dipanggil Proteus Professional. Untuk aktiviti 2 ini berdasarkan tajuk mini project yaitu lampu isyarat, saya menggunakan beberapa komponen termasuklah programmable interface controller ataupun PIC microcontroller dengan LED, resistor dan switch. Untuk aktiviti 3 menerangkan proses penyiapan PCB menggunakan kaedah etching. Proses penyediaan PCB adalah berdasarkan cara-cara yang lama. Kemudian untuk aktiviti 4 menerangkan proses pematerian komponen di atas PCB. Pematerian komponen di atas PCB adalah berdasarkan langkah-langkah yang baik dan selamat. Untuk aktiviti 5 menerangkan kaedah pengujian komponen. Bagi aktiviti 5 pengujian komponen tidak dapat dilakukan secara fizikal, tetapi untuk cara-caranya adalah menggunakan multimeter. Oke, aktiviti pertama melukis lita skematik dan melaksanakan pengujian lita menggunakan perisian yang bersesuaian. Prosedur pertama, memilih tajuk mini project yaitu lampu isyarat. Lampu isyarat ini terdiri daripada lampu isyarat kenderaan dan lampu isyarat untuk pejalan kaki. Untuk kedua, menggunakan perisian komputer seperti MPLAB X dan Proteus Professional dalam menjalankan mini project. Ketiga, menulis kod pengatur caraan atau programming code menggunakan perisian MPLAB X untuk digunakan lita lampu isyarat berfungsi mengikut lampu isyarat sebenar. Keempat, membuat lita skematik untuk lita lampu isyarat menggunakan perisian Proteus Professional sebagai lita utama sebelum mula mereka bentuk papan lita bercetak ataupun printed circuit board iaitu PCB. Kelima, menguji kod pengatur caraan pada lita skematik dan membuat pembetulan jika berlaku sebarang kesilapan pada lita atau lita tidak berfungsi sama sekali. Lita ini adalah lita simulation circuit. Ini adalah lita skematik lampu isyarat. Lita ini terdiri daripada satu LED untuk lampu isyarat kenderaan. Lita ini menggunakan LED hijau, kuning dan merah. Manakala untuk lampu isyarat pejalan kaki menggunakan LED merah, LED hijau. Untuk lampu isyarat pejalan kaki, lampu isyarat ini menggunakan satu switch yang digunakan untuk menukarkan lampu isyarat pejalan kaki kepada hijau. Jika switch lampu isyarat pejalan kaki ini tidak ditekan, maka lampu isyarat pejalan kaki ini
akan sentiasa berwarna merah, manakala jika switchnya ditekan, maka lampu isyarat kendaraan akan bertukar menjadi kuning, kemudian merah, dan membenarkan lampu isyarat jalan kaki menjadi hijau. Aktiviti kedua, menerangkan proses untuk membuat litar PCB layout. Prosedur pertama, pembuatan litar PCB dibuat selepas pembuatan litar skematik dan pengujian kod pengatur caraan. Kedua, memilih komponen yang sesuai untuk merancang susun atau PCB. Ketiga, komponen yang dipilih haruslah berdasarkan komponen yang tersedia dalam perisian yang digunakan. Keempat, melakukan pengubahsuaian komponen supaya sesuai untuk digunakan di litar PCB. Kelima, litar PCB haruslah dibuat dengan ringkas dan kecil. Keenam, yang terakhir sekali, membuat penyesuaian dan perincian dalam litar PCB untuk mendapatkan litar PCB yang lebih kemas. Ini adalah litar PCB yang dibuat menggunakan perisian Proteus profesional. Secara khususnya litar PCB, komponen pada litar PCB ini disusun dengan rapi untuk mendapatkan satu PCB yang kemas dan ringkas. Next, kemudian aktiviti 3, menerangkan proses penyediaan PCB menggunakan kaedah etching. Prosedur 1, yang pertama adalah filem PCB dicetak dan diselaraskan pada PCB untuk dipanaskan supaya semua kesan filem melekat pada PCB. Proses ini dilakukan selama 3 minit hingga 5 minit dan boleh diulangi sekiranya filem cetak tidak melekat pada PCB. Kemudian PCB diletakkan ke dalam bekas yang diisi dengan asid ferric klorida untuk melarutkan lapisan kuprum pada PCB. Kelima, bekas tersebut digoncangkan sehingga lapisan kuprum hilang sepenuhnya. Kelima, untuk cetakan hitam filem pada PCB perlu dibersihkan menggunakan thinner untuk mendapatkan cetakan litar pada PCB. Keenam, bilas PCB menggunakan air payap dan keringkan menggunakan kain yang kering. Ini adalah langkah-langkah penyediaan PCB menggunakan proses etching. Untuk yang pertama adalah cetakan filem, kedua adalah melarutkan kuprum, ketiga untuk membuang cetakan filem yang pada PCB menggunakan thinner, dan keempat ini adalah hasil akhir daripada proses etching PCB. Untuk aktiviti keempat, menerangkan proses pematerian komponen di atas PCB. Prosedur pertama, pemateri perlu dibersihkan dan dipanaskan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pematerian bagi mendapatkan hasil yang kemas. Untuk pemateri, untuk kaki komponen, masukkan dan tetapkan kaki komponen pada lubang PCB supaya mudah untuk komponen dipateri. Ketiga, ujung pemateri haruslah menyentuh kuprum dan pada PCB dan kaki komponen dengan serentak supaya darjah kepanasan pada kedua-dua permukaan adalah sama. Kemudian cairkan pateri beberapa mililiter ataupun mengikut kesesuaian pada kedua-dua permukaan kuprum dan kaki komponen. Pastikan kaki komponen dipateri dengan kemas dan kuat pada PCB. Jika kaki komponen longgar atau pateri pada kaki komponen berlebihan, proses pematuhan atau desoldering boleh dilakukan untuk mendapatkan pematerian yang lebih kemas dan sesuai. Untuk aktiviti yang terakhir sekali, untuk proses pematerian komponen. Ini adalah langkah-langkah yang sesuai, langkah-langkah yang kemas dan sesuai untuk mendapatkan pematerian pada kaki komponen yang lebih kemas dan cantik. Aktiviti 5, untuk yang terakhir sekali, menerangkan kaedah pengujian komponen. Prosedur pertama, untuk kaedah pengujian komponen, multimeter digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada litar PCB yang telah dipateri. Kemudian untuk keterusan atau continuity
lita PCB haruslah diuji supaya lita berfungsi apabila voltan dibekalkan. Kemudian pastikan tiada lita pintas atau short circuit pada lita PCB. Semak semula pematrian jika ada berlaku lita pintas untuk mengelakkan kerosakan pada komponen. Keempat, untuk lita lampu isyarat, setiap komponen dipastikan berfungsi dengan baik apabila voltan dibekalkan pada lita. Yang terakhir sekali, lita lampu isyarat ini adalah berfungsi dengan baik jika ia melakukan tugas yang telah ditetapkan daripada program yang dibuat menggunakan perisian MPLAB X. Ini adalah pandangan atas untuk lita PCB yang dalam bentuk 3D, 3 dimensi. Seperti yang kita lihat di sini adalah lampu isyarat kendaraan. Untuk kendaraan, ini adalah lampu isyarat pejalan kaki. Seterusnya kita akan membuat satu simulasi untuk cara-cara lampu isyarat ini berfungsi. Oke, pertama runkan di lita ini akan dijalankan. Oke, pertama sekali lampu akan bertukar menjadi hijau. Kemudian lampu isyarat kendaraan akan bermula dengan lampu berwarna hijau, kemudian berwarna kuning, kemudian berwarna merah. Lampu isyarat kendaraan ini akan tetap berfungsi ataupun berjalan secara kitaran dalam beberapa saat, dan untuk lampu isyarat pejalan kaki tidak akan bertukar menjadi hijau jika switch tidak ditekan. Oke, apabila switch ini ditekan, lampu isyarat kendaraan akan bertukar menjadi warna kuning, kemudian warna merah, kemudian lampu isyarat pejalan kaki akan bertukar menjadi hijau, daripada merah kepada hijau. Kemudian selepas tamat lampu isyarat ini berfungsi ataupun kitaran lampu isyarat pejalan kaki ini berfungsi, lampu isyarat kendaraan akan bertukar menjadi kuning, kemudian hijau. Oke, lampu isyarat pejalan kaki menjadi hijau apabila switch lintas ini ditekan. Oke, itu saja daripada saya untuk pembentangan mini project untuk project 1, yaitu lampu isyarat. Sekian, terima kasih.